Kita pergi kepada kita anak Al-Haq, iaitu muka surat 34. Nombor 2, asma. Asma atau isim lah. Ialah nama-nama Allah adalah bentuk-bentuk yang boleh dikenal dalam ilmunya. Jadi nama-nama Tuhan tu dia nak wayak yang menunjukkan diri Tuhan. Kalau nama dia tu Rahman sungguh Tuhan dia. Kalau nama Rahim sungguh. Kalau nama Jabbar sungguh. Jadi maknanya nama dia tu menunjukkan dia. Tapi tak sedap dia tulis betul-betul lah, betul dia menunjukkan zat Tuhan lah. Ya, zat Tuhan yang dikenal dalam ilmunya. Kita kenal melalui ilmu lah. Melalui bicara dia. Orang-orang sufi menggelarnya ayat sabitah. Orang-orang sufi, orang tasawuf gelar. Hak kenal Tuhan tu dalam bentuk nama-nama tadi. Ayat sabitah iaitu bayangan yang disabitkan saja. Mana hak nampak yang disabitkan saja. Benda tu tak ada lagi tapi disabitkan. Ibarat je kita kata kalau ayat sabitah ni alamnya ialah ala wahidiyah. Ala wahidiyah ni kenyataan makhluk dalam bentuk huruf baru. Huruf alif, botol, soding, bentuk misal tak semua dah faham. Tetapi tak ada lagi makhluk tu. Hak adanya ilmu Tuhan. Nyata makhluk tu dalam ilmu dia baru. Dalam ilmu dia. Benda tu tak tobik lagi. Dalam ilmu dia. Sebab tu dipanggil ayat sabitah. Jadi nak jadi makhluk tu sabit di ilmu dia. Maka kita boleh kenal lah. Maksud kita boleh kenal secara pengajian lah. Sebab kita kena faham, hak kenal tu dia. Jadi, kita kenal situnya, kenal lah ke mana? Kenal ilmunya, ilmu hak tu mengenai bentuk-bentuk ataupun diri Tuhan dan lagu mana. Maknanya Allah Tuhan yang buat kita daripada tak ada kepada ada. Daripada tak ada mula, jadi seolah-olah titik, kemudian huruf, kemudian terus beri ruh ke apa, hinggalah kita ni nyata tubik dalam dunia ni, dia panggil lah alam kenyataan atau alam dunia. Mutakallimin menggelarkannya maklumat yang diketahui. Jadi maklumat tu yang diketahui itu secara hakikat lah. Filosof orang filosofi pula dia menggelarkan muhayyat, iaitu hakikat. Hakikat benda yang nyata dalam ilmu Tuhan. Allah dalam cintanya kepada dirinya sendiri mengurniakan tajallinya yang pertama kepada mereka. Jadi Allah ni sebelum ada itu mana dia menunjukkan cinta pada diri dia tu, dia nak menzahirkan diri dia tu, dia nak tunjuk diri dia nya, caranya dia mengadakan makhluk. Ginilah kalau nak mudah faham. Kalau lagi tu payah nak faham. Kita nak suruh tahu kita pandai buat bano. Maka kita kena buat bano. Kalau tak ada bano, macam mana kita nak tahu kita buat bano? Betul? Buat gendai ke? Jadi untuk tahu bahawa kita ni boleh buat gendai, kita kena buat gendai lah. Pas apa dia kena gendai tu kita lah.
Kau gendai kelai dia ada hamba ada gendai ada. Tak, kita lah. Kau buat gendai tak gitu kata. Kalau ada orang lain tanya, gapo dia mau buat tu gendai. Jadi kita buat gendai tu untuk kenal diri kita, ya boleh buat, boleh rekod gendai tu. Dan ini dinamakan yang dinamakan kata tu Naidul Akdas. Faidul ke? Faidul tu tak? Faidul Akdas. Faidul ni, kemudian dia Faidul ni. Faidul. Oh, suci tak? Suci. Maknanya benda tu tak ada kau satu lagi. Misal kita kata alih. Kau suci. Tak ada sebut lagi kau gapo. Dan mereka terzahir dalam ilmu. Maknanya ada dalam ilmu Tuhan tu, tetapi tak sebut lagi berapa. Misalnya lagi tu. Gambar yang pertama lah. Kemudian dikurniakan tajalinya. Yang kedua, yang dinamakan Faidul Mukaddasun. Iaitu keadaan yang kedua, kesucian itu, maka ini terzahir di luar menurut alatan dan keperluannya. Lahir dia tu ada alat. Alat tadi dia huruf tadi. Nak sebut huruf alih tu berapa dia, ba tu berapa dia, nak sebut huruf tu. Nak sebut tel tu. Nak sebut kalau ba nak sebut bola. Bola tu daripada bola. Misalnya lagi tu dia kata. Dah tubik kok keperluan lah. Keperluan. Tuhan sedia ni untuk keperluan makhluk ni. Tuhan buat makhluk untuk keperluan makhluk. Terutamanya manusia lah. Kita paling banyak guna. Hak Tuhan buat tu kerana apa? Kerana kita ni khalifah di muka bumi. Kita paling banyak guna. Kita katalah, kita sebut malaikat. Malaikat dia guna gapo? Dunia ni nak buat gapo? Dia buat tempat dia berjalan. Di situ, di sini, nak ambil nyawa, nak berapa dia. Buat dia dapat satu kerja tu, dia merentasi bumi ni. Dia kerja dia dengan kita. Dengan makhluk lain. Khususnya kita manusia. Malaikat 10 tu. Keperluan dia tu duduk rakyat tu nak jaga kita. Jibril menyatakan wahyu, menyatakan ilham. Mikail menyatakan rezeki. Rezeki kita je banyak ya. Banyak lain. Israfil tiup suruh kalau akan datang tu untuk semualah. Israel nak ambil nyawa hidup ya. Hidup sebab kita menatai pokok ni lagu tu ya. Jadi benda tu maknanya mengikut keperluan. Sahih tu mengikut keperluan, ia menunjukkan pertentangan dalam manifestasi sebagai sifat. Kadang-kadang bertentangan dengan sifat-sifat tertentu. Macam Tuhan ni nama dia Al-Hayyu, hidup. Al-Mumit, mati. Nama tu jadi bertentangan zahir. Tetapi apabila kita faham tak ada masalah lah. Sebab Al-Hayyu tu orang Tuhan tu hidup, dia ni boleh menghidupkan kita. Al-Mayyit mana Tuhan tu boleh mematikan hidup yang dia buat tadi. Bukan dia mati. Jangan kata dia mati. Janganlah kata. Sifat dia tu boleh mematikan. Janganlah kata.
Muhiyat. Muhiyat di maknanya kehidupan lah. Hakikat atau bakat. Dia terjemah pada hakikat atau bakat kehidupan dia sesuatu. Bukan dijadikan oleh perbuatan mencipta. Ia menjadikan. Jadi, buat sesuatu ni, bukanlah perbuatan dia yang boleh buat tu. Ni kita tahu ni. Kena fikir. Dia buat tu dia. Diri dia lah buat tu, bukan perbuatan dia buat. Ni. Cuba tengok sekali lagi. Bukan dijadikan oleh perbuatan mencipta. Ia menjadikan tu, ia buat makhluk ni. Yang buat makhluk ni, diri Tuhan, zat Tuhan telah buat makhluk je. Tapi, nyatanya, dia lah buat dengan penciptaan dia tu. Boleh tak lebih kurang dah. Muhiyat menerima kemurahan dan berkat daripada yang menjadikan. Jadi, ia ada sifat hidup, sifat kemurahan tadi, ada tu nak menunjukkan Tuhan lah yang menjadikan, iaitu zat Tuhan tadilah. Menurut bakat muhiyat itu, barulah nampak kerja muhiyat tu tadi. Kalau bahasa sifat tu tidak duduk di diri tu, tak nampak, dia kata. Tak terbayar. Oleh itu manifestasi berlainan dan bermacam-macam. Begitulah juga keadaannya. Tuhan nak tunjuk jadi dia buat pada makhluk manusia, kau malaikat, kau jin, kau setan, kau gapo. Berlain-lainnya dia buat ni. Semua nak menunjukkan penciptaan, perbuatan penciptaan tu ialah yang menjadikan, iaitu zat Allah lah belaka yang menjadikan. Misalnya tiap-tiap anggota pada badan menerima kekuatan daripada roh atau jiwa. Jadi dia contoh semudah contoh kita ni, maka contoh kita ni yang boleh kita buat sesuatu, nyata kudrat pada kita ni, kenapa? Kerana hiduplah, ada roh. Ada roh. Ada roh, ada jiwa, ada nyawa lah kalau kita kata ada nyawa. Tetapi menzahirkan bakatnya sendiri. Tetapi apa yang terjadi pada kita ni, kita nampak bukanlah kita boleh gagah, kita boleh buat, kita boleh kawal. Roh dengan jiwa tu seolah-olah bakat tu tersendiri. Tapi patut dia royak bakat tu, kalau kita nampak sendiri tu maknanya tidak dia buat, tapi Tuhan buat. Kalau kita tamus sekali, maknanya ya jadi itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mata boleh melihat dan tidak boleh mendengar. Tuhan buat pula mengikut apa namanya tumpuan tu. Kalau mata ni untuk melihat je, tidak untuk mendengar. Telinga boleh mendengar dan tidak boleh melihat. Telinga hanya dia dengar je, melihat tak boleh. Bakat-bakat itu qadim. Tuhan buat tu qadim, azali lagi benda tu. Benda tu azali lagi Tuhan jadikan mana kekal. Maknanya hak telinga tu dengar jak dulu lagi. Mula-mula bentuk manusia ke bentuk jin ke apa, maka dengar dengan telinga. Adakah kita, adakah Tuhan? Tidak dengan telinga. Dia mendengar dengan dengan samak dia. Hakikat-hakikat tidak dicipta oleh yang menjadikan. Perbuatan si pembuat tidak berlawanan dengan bakat-bakat. Hakikat-hakikat tidak dicipta.
Hak kita sebut hari hakikat, hakikat tu maknanya benda hak tak nampak, benda sebenar tu bukanlah Tuhan cipta hak tu, tetapi benda hak Tuhan cipta tu tak nampak, maka kita panggil dia hakikat. Ya. Jadi Tuhan tidak jadi ke hakikat. Hakikat tu keadaan. Keadaan benda tu dipanggil hakikat. Yang ni bahasa ni. Dia panggil hakikat. Hakikat tu bukan benda. Keadaan benda. Perbuatan pula si pembuat tidak berlawanan dengan bakat-bakat. Jadi kalau bahasa kita ni bakat ada sekian ni, maka kita boleh jadi sekian ni. Kalau bakat tu boleh buat rumah, maka kita boleh buat rumah lah. Tidak buat benda lain. Tu dia kata, jadi tidak berlawanan dengan bakat. Perbuatan tu boleh buat rumah kerana dia ada bakat-bakat buat rumah. Kerana dia tukar rumah, kita panggil. Misal lah gitu. Ya nak kata dia ni, kalau kita nak baca begitu, kok mutaitik lah kita ya. Orang tasawuf dia kecek lah gitu. Kita kisah lagi ni. Di umul kitab. Kisah tak ada lagi tak? Dah lah. Umul kitab, iaitu ibu kitab, ialah luh bagi ilmu Allah. Jadi ilmu kitab iaitu kalau kita kecek mudah gak, kalau ada gak ialah Al-Quran lah. Jadi Al-Quran ni luh bagi ilmu Allah. Luh bagi ilmu Allah ni maknanya kenyataan bagi kalam Tuhan daripada kalam ma'ani. Ya. Nah, kemudian daripada kalam ma'ani Tuhan tu ianya terzahir di dalam Kitabul Mubin. Dalam kitab yang nyata iaitu Al-Quran ataupun Al-Furqan. Atau Luh Mahfuz. Begitu juga di Luh Mahfuz sudah nyata benda tu. Luh yang terpelihara. Di sini Jibril membaca perkataan-perkataan Allah yang membawanya turun kepada Nabi. Jadi Jibril dulu dia baca di Luh Mahfuz lah waktu turun ke Nabi itu. Dia baca kat waktu turun ke Nabi, dia baca waktu turun ke Nabi. Hingga dia tugas dia kena menyampaikan wahyu kepada Nabi mengikut arah Tuhan. Dia tak buat lebih pada tu. Tuhan arah lagu mana dia buat lagu tu je. Tetapi malaikat ni makhluk yang amat taat. Tuhan nyata ke amat taat. Dia tak suka kita tidak serah. Kita kopi dulu ke. Kita orang suruh hantar barang. Belah-belah gisiah kita kopi dulu. Isi minyak ke dulu. Kalau ada berok kecil dulu ke. Malaikat tak ada. Masa ni ambil nyawa pegawai tu. Dia masa dia mari dia tunggu dah. Tunggu. Coba cerita Nabi Sulaiman kan. Kawan ni tengok pemuda duk tengok dia buat apa, anak muda duk tengok kat aku ni. Tak duduk dia. Kisah tu. Ya Rasulullah kata kepada Nabi Sulaiman. Apa orang tu tengok kakunya. Aku takut ni. Alihkanlah aku daripada sini. Sulaiman perintah pedang alih. Poin bawa ke India katanya. Apa? Pasal dia tu nak mati di India. Tuhan kata dia ni mati di India, maka kena bawa ke India lah sebelum mati tu. Ya pemuda tadi malaikat Israel tu, malaikat maut. Dia pelik apa 5 minit lagi nak mati duduk sini lagi ni. Pas nak bawa pergi kena bila. Dia tidak bawa. Mesti bukan dia bawa, dia tukar ambil nyawa ya. Bila Nabi Sulaiman tu suruh angin bawa, letak ya dia kahwin lebih cegak siapa lah. Dia pun kata alhamdulillah. Ni siapa dia masa mungkin ambil nyawa. Dia royak betul. Nah lah gitu.
Ada apa-apa lah. Tajalli dah. InsyaAllah sambung pula.